beli buku kan, orang kata orang beli. Itu sebab kena ada ilmu. Bila tak ada ilmu, ambil semua. Amal telan. Itu sebab dalam pengajian kita ada akidah yang dibawa oleh dua orang ustaz kita tu. Alhamdulillah, saya seronok. Dia mengajar akidah. Baru kita tahu akidah. Akidah apa sebenarnya yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itulah yang pengajian yang kita belajar sifat 20 dengan ulama, pandangan ulama-ulama, jumhur ulama muktabar. Jangan kita ambil satu-satu ulama, kita ambil pendapat dia. Itu pendapat yang syaz. Seumpama Syekh Nasruddin Albani, orang ambil pendapat dia. Dalam kitab sifat solat Nabi yang sahih, dia mengatakan sutrah itu wajib. Sedangkan sutrah itu, meletakkan sutrah di hadapan untuk solat itu sunat. Jadi ramai dia kata orang di Mesir, di Syria, di Morocco dan sebagainya, semayangnya tak sah sebab tak ada sutrah. Semayang tak lapang. Jadi kenalah letak satu barang, baru boleh sah. Sunat. Kemudian dalam buku Syekh Nasruddin Albani juga dia mengajar menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu, seolah-olah menyentuh cuping telinga. Datang pula seorang lagi yang mengaku Salafi tapi sebenarnya Wahabi daripada Singapura, iaitu bernama Rasul Dahri. Dia kata pendapat inilah yang kita pakai, yang mudah-mudah. Dia nak yang mudah. Apatah lagi hari ini anak-anak muda kita nak bermudah-mudah dalam melakukan ibadat. Begitu juga orang tua kita, begitu juga dia dulu kecil-kecil belajar. Kemudian bila remaja tak semayang, tinggal semayang. Bila dah tua umur 55, dah pencen, kadang-kadang umur dah 60, baru nak semayang. Semayang sebab apa? Segan dengan kawan-kawan, malu dengan kawan-kawan. Kawan-kawan pergi tarawih kan, kawan-kawan tanya, aku tak pergi pula. Kawan-kawan pergi semayang Jumaat kan, kawan-kawan tengok, malu pula. Orang-orang begini sebenarnya dia semayang malu dengan kawan-kawan. Dah tua dia kata malu pula kan, orang tengok apa pula. Bila dia dapat pendapat sebegini, seronoknya dia. Tak payah wirid, tak payah pergi kubur, tak payah tahlil, tak payah baca Quran. Dia tak tahu baca Quran. Kemudian tak payah qada solat. Banyak solat dia tinggal. Senang dia kata. Ramai orang tua dia macam tu. Sebab apa? Dulunya tak belajar agama. Kemudian waktu remajanya tak pernah solat. Bila dah tua, malu kat kawan-kawan, baru nak solat. Dah belajar malu, ikut je lah. Dengar pula amalan begini, orang lah bisik kat telinga dia, tahlil ni tak betul, Maulidur Rasul ni tak betul. Seronok lah dia. Dia nak baca selawat, dia tak tahu. Nak baca Quran kat kubur, dia tak tahu. Kita buat tahlil, baca Yasin, dia tu pemakamik kan, malu. Jadi dia ambil lah pendapat mengatakan bid'ah. Bahaya ni. Anak-anak kita jagalah, ataupun saudara mara kita yang terdekat, bagi tahu dia. Sebab kalau kita tak ada zikir dalam hati kita, kita takkan menjadi kuat. Kelemahan umat Islam kerana tidak ada zikir. Sebagaimana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menetapkan orang melakukan zikir-zikir. Kuat umat Islam waktu tu sampai boleh menaluki Palestin, boleh menaluki Masjid Al-Aqsa. Sebelum subuh dibacakan akidah ahli sunnah wal jamaah di corong-corong masjid. Hari ini mana ada? Ada hari ini orang membaca tarhim. Ya arhamar rahimin irhamna. Tak ada dah. Bid'ah semua. Yang jadi Bilal pula orang-orang muda pemalas. Dia pun ikut juga fahaman ni. Kadang-kadang imam kita pun ikut fahaman ni, tak payah wirid.
Seronok sangat, tak payah zikir, tak payah bilik, tak payah baca Yasin malam Jumaat, tak payah pergi kubur. Kubur tu tinggal begitu saja. Kalau dia tak nak buat, golongan Wahabi, golongan salah mengaku salah, tak nak buat, kau jangan tuduh kita melakukan perkara itu sebagai bid'ah, syirik, sesat, masuk neraka. Diam-diam sudahlah, kau pergi cabut lagi. Kau mati besok kita bawa 2 batang paku, tak payah tulisan. Kau mati besok kita tengok, buka, tengok, tutup, kita pergi minum kopi, apa nama ni, Starbucks ke apa ke, tak kisahlah. Tak payah lagi kita baca Yasin, tak payah kita tahlil, tanam je lah. Jangan menuduh orang bid'ah, syirik, khurafat. Kadang-kadang daripada fahaman-fahaman beginilah yang merosakkan umat Islam, memecah belah kesatuan umat Islam. Satu hari ini yang tak semayang satu hal lah. Dia usik orang beramal. Orang yang tak semayang dia tak usik. Awet-awet yang pakai baju pendek nampak pusat diri itu dia tak usik. Dia usik orang berzikir, dia usik orang baca Quran ke kubur. Jahat betul dia ni. Allah Akbar. Orang yang melakukan kemungkaran depan mata dia tak solat, dia tak berani tegur. Allah Akbar. Jadi kawan saya Ustaz, dia belajar kat Gombak. Dia kata tempat tu sorok. Kalau begitu boleh tak rempah Ustaz? Boleh. Dulu seorang ditangkap daripada Syria, saya rasa. Al-Daqaq, apa nama dia? Aiman Al-Daqaq ditangkap dan dimasukkan ISA, mengajar fahaman Wahabi dekat UAE, kemudian pergi ke Sungai Cincin rasanya di Gombak. Kita tangkap dia, masuk ISA, kemudian dihantar balik ke Syria. Mengajar macam tu beginilah. Mengajar Allah ada kepala, Allah ada tangan, Allah ada betis, Allah ada mulut. Faham tak dalam hujung ada ayat boleh. Semua dia ajar macam tu. Ayat-ayat mutasyabihat tu difaham secara zahir. Dalam Al-Quran tu ada ayat muhkam, iaitu ayat yang terang-terang, jelas maknanya. Kemudian ayat mutasyabihat, ayat yang samar-samar. Maka golongan salaf dia mentilawahkan ayat ini, kemudian menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian datang golongan khalaf selepas golongan salaf yang kemudian lepas salaf. Mereka mentakwilkan ayat ini, iaitu membalikkan pengertian ayat ini sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana mengatakan Allah itu bersemayam di atas arasy, istawa. Makna itu pun tak betul, bukan bersemayam. Jadi istawa itu ada beberapa makna dalam bahasa Arab. Ada makna ranum, ada kalayak Allah itu dikatakan ranum. Ada makna duduk. Ada kalayak Allah itu dikatakan duduk. Kalau duduk dah sama dengan makhluk. Kita duduk, Allah duduk. Bermakna Allah itu duduk, dia adalah segala, dia itu berjisim lah. Maka ulama mengambil pengertian yang sesuai dengan kebesaran Allah, zat Allah, iaitu Allah itu menguasai arasy. Itu dia. Kemudian disebut juga dalam Quran tangan-tangan Allah. Bukan Allah tu ada tangan. Kadang-kadang mereka mengajar tangan Allah tak sama tangan makhluk. Habis macam tangan Ultraman. Macam Batman, Superman. Apabila kita mengatakan tangan ada darah, ada daging, ada tulang, itu tangan. Maka ulama mentakwilkan tangan itu adalah kuasa. Allah itu kuasa Allah. Itu dia. Sesuai dengan zat Allah, layak bagi Allah. Ini akidah yang merosakkan umat Islam. Dia kata Allah ada tangan tak serupa dengan makhluk, Allah ada kepala tak sama dengan makhluk, Allah ada betis. Ini Dr. Al-Karni yang mengatakan kursi itu tempat letak kedua tapak kaki Allah. Allahu Akbar. Tapi buku dia ada lagi. Itulah. Pokok Wahabi, pokok Salafi dia dah duduk lah dalam Jabatan Agama pun ada, dalam JAKIM pun ramai dia. Dah maaf cakap lah. Tak boleh tarik balik Ustaz. Buku tak boleh tarik. Sebab kalau kita tengok majlis fatwa kita lemah dalam benda-benda demo lah di fatwa. Demo tetap betul fatwa tu, minta maaf cakap lah. Orang kalau nak berfatwa sebelum demo tu berlaku. Ini hero dah mati baru nak berfatwa. Apa ke bendanya dah berlaku warga.
Sesiapa yang menghadiri demo bersih, hukumnya adalah haram. Oh, sedapnya dia bercakap. Sebelum tu lah bercakap,